kau datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa, pakcik-makcik, pemuda-pemudi, anak-anak semua, alhamdulillah setiap petang kita boleh mari bersama-sama di dalam program kita, di dalam ruangan kita, iaitu buka hati di dalam bulan Ramadan. Dengan bahasa saya katanya pecai Ramadan kat Babadu Channel. Setiap petang kita berjumpa di sini. Maka pada hari ini, ibu bapa yang dikasihi, alhamdulillah, sebelum daripada kita nak melangsungkan majlis kita pada hari ini, maka saya harap kepada kita semua tolong pecek share supaya saudara kita, waris-waris kita boleh dengar bersama-sama pada hari ini, alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, nama program kita iaitu buka hati di dalam bulan Ramadan ni. Dalam artinya di hari ini kita nak bila kita dengar, ambil daripada awal sampai kepada akhirnya, maka kita dengar di atas jalan kita bukakan hati kita, semoga kita terima benda-benda yang baik. Kita terima perkara-perkara yang baik untuk nak baiki, untuk nak menyucikan diri kita masing-masing. Lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang kita berada pada hari ini. Bapa yang dikasihi, alhamdulillah, rekan kita ni semenjak daripada hari yang pertama Ramadan, iaitu hari Jumaat yang telah lepas sampai kepada hari ini, cukupnya waktu seminggu, iaitu 7 hari. Maka alhamdulillah setiap hari kita ada baba-baba untuk mari buat muzakarah, tukar fikiran di antara satu sama lain. Maka alhamdulillah kita boleh tukar bersama-sama. Maka rekan kita ni bapa yang dikasihi, rekan kita ni setelah disponsor, disokongi oleh beberapa barisan, iaitulah salah satunya barisan Ar-Rahah Chop, yang keduanya iaitulah Ar-Rahah Tour, barisan haji dan juga umrah, dan yang ketiga iaitulah kedai nasi Kasong di Bacok, jualan beras dan sebagainya, dan juga yang keempat barisan Al-Aqsa Intergroup, dan ada siapa dia wasa setuju nak khusna, nak sponsorkan rekan kita ni, boleh buat hubungan dengan page di bawah ni insya-Allah taala, supaya program kita ni akan langsungkan lagi, bukan sekadar hari ni saja, program kita akan langsungkan lagi sampai kepada akhir Ramadan, dan insya-Allah taala sehari dua lagi kita akan buka studio kita. Alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, pada hari ini yang mana saudara-saudara kita telah buat permintaan beberapa orang, banyak sekali minta untuk jemputkan bapa yang kita mana duk dengar sokmo-sokmo ceramah agama, tetapi dengan asbab Covid ni senyap lama, dan dia tak buat live show di rumah pun tak ada. Maka lama kita tak dengar suara dia. Maka dulu bapa yang mana kalau titang sama-sama tu dengar suara dia ni suara serak tapi hari ni kita boleh dengar suara hak asli. Suara hak asal belum pada serak tu bunyi lagu mana, hari ni kita boleh dengar. Iaitulah tak lain tak bukan Babardin kita daripada Mak Yu mari bersama dengan kita pada hari ini, alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, tajuk yang telah disediakan oleh rekan kita kepada Babardin iaitulah tajuk yang mana perkara yang kita kena jauh di dalam bulan Ramadan. Bahasa saya kata siang tidak tong liang ni di Ramadan ni ada gapo perkara sana, apa tadi, maka kita boleh dengar bersama-sama. Oleh tu 2000 orang yang telah duk dengar sekarang, saya minta sekaligus tuan-tuan ada tukuk share di bawah tu, tolong tukuk share sikit. Semoga saudara kita tengah duk jual, tengah duk buat lauk, tengah duduk di mana-mana tempat, boleh dengar bersama-sama pada hari ini di dalam rekan kita buka hati. Saya minta kepada semua yang mana dengar, buka hati masing-masing, semoga kita nak terima benda-benda yang baik, dan bukan sekadar kita terima saja, kita nak beramal. Buat masa sekarang, bapa yang dikasihi, tuan-tuan yang dikasihi, untuk kita tak sewi plak setiap hari ni,
maka kita tolong kena share. Bila kita ada share, maka benda baik dalam Facebook kita ni akan masuk di dalam feed kita semua. Oleh itu dengan segala hormatnya, saya bagi masa kepada Baboding dengan sepenuh-penuh masa. Tuan-tuan yang ada masalah, jangan gaduh lagi tanya masa sekarang. Nanti saya buka masalah, kita boleh tanya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah. Makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah, masya Allah. La ya'ti bil hasanati illa billah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi, al-Khatimi, al-Sabiqi, al-Bashiri, al-Nadhiri, al-Hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana lilmu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama kali terima kasih yang mulia kepada Baba Zu kita yang mana usaha jemput saya mai muzakarah pada petang yang mulia ini, dan kepada semua setiap pihak yang mana telah tuntun, telah melihat pada petang yang mulia ini, dan mudah-mudahan yang mana kita berdoa semenjak daripada bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semenjak daripada bulan Rajab, kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberkatikan kita dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan minta kita sapa di bulan Ramadan. Apabila setelah kita dah sapa dah bulan Ramadan, maka di situlah kita berdoa lagi kepada Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, minta berkatilah kami ni ya Allah di dalam bulan Ramadan. Dengan kerana berapa ramai di kalangan manusia ni apabila dia berada dalam bulan Ramadan tapi tak dapat keberkatan. Maka di situ saya seru kepada saya sendiri dan kita ramai-ramai ni kita pakai berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, memberkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, jadi sebelum daripada saya nak pergi kepada tajuk yang mana diberi kepada saya untuk muzakarah pada petang ni, maka terlebih dahulu saya nak bagi tahu ada satu nikmat yang terbesar. Ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita, nikmat yang terbesar, ialah tak lain tak bukan nikmat gapo dia? Nikmat kita semua ni dapat berjumpa dengan Ramadan Al-Karim, Ramadan Mubarak. Ni satu nikmat yang terbesar. Maka di situlah saya ingin nak soal, ingin nak tanya kita ramai-ramai yang mana kita tengok ni, jadi sebenarnya Baba Zu ni. Jadi Allahu Rabbi ya Karim ni. Rasa berdebar sikit ni. Kita ni gini, kita kalau ada orang depan tu tak apa. Dia tak ada orang tu dia berdebar. Dia berdebar sikit sampai minta maaf lah. Dia berdebar sikit ni. Jadi saya nak tanya satu soalan. Satu soalannya, apabila kita berada dah di dalam bulan Ramadan sekarang seminggu dah ni, nak tanya kata kita dapat nikmat jumpa dengan Ramadan, berasa mujur ke tak mujur? Ni satu soalan yang kita kena tanya diri kita masing-masing. Apabila kita dah dapat nikmat daripada Allah, dapat berjumpa dengan Ramadan, berasa mujur ke berasa tak mujur? Ke tak berasa apa? Berasa mudah-mudah gitu ya. Mari duit boleh puasa gitu ya.
Di sini satu soalan, kita mujur ke tak mujur kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Mujur ke tak mujur? Ha ni dia. Kama dia, kalau kita sebenar-benar kita jawab kata kita mujur. Saya yakin semua kita akan jawab kita mujur, kita dicai. Kita mujur sangat-sangat kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Apabila kita mujur kita dapat berjumpa dengan Ramadan, kita kena tunjuk bukti. Kata kita ni terima kasih. Kita ni mujur dengan sebab Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, dapat kita berjumpa dengan Ramadan. Ngakana berapa ramai manusia ni, mulut dia jawab kata dia mujur. Jumpa dengan bulan puasa dengan Ramadan, akan tetapi kalau tengok kelakuan dia ni, nampak tak ada mujur mana kali. Orang yang takut, yang tak usah dengar dengan Ramadan ni setan. Fok ni, fok tak mau dengar Ramadan sebab dia kena ikat. Hak tak mau dengar puasa ni fok setan sebab apabila pak datang Ramadan ni, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin aw kama qala. Hak kena ikat, kena tambak ni setan. Maka hak tak berkenan, hak tak mau dengan berjumpa dengan Ramadan ni setan. Hak ni lah hak tak mau dengan Ramadan. Kama dia, kalau kita ni berasa tak mau, tak usah berjumpa dengan Ramadan ni, jadi lebih kurang demo tu lah. Nah, tak ada nak kata nak royak sungguh. Lebih kurang kalau tak mau dengan Ramadan. Sabi Allahu Rabbi ya Karim, tunjuklah bukti tanda kata kita mujur serenok. Kita berasa farhah, berasa kegembiraan kita datang jumpa dengan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak. Pas saya nak tanya satu lagi ni. Laning ni kita berada dalam bulan Ramadan. Nak tanyanya kita yakin ke tak? Kata kita akan boleh berjumpa dengan Ramadan setiap tahun. Ni satu soalan yang kita kena cari jawab. Kita yakin ke tak kata kita ni setiap tahun kita jumpa. Tahun lepas kita jumpa dengan Ramadan. Tahun ni alhamdulillah kita jumpa dengan Ramadan, maka tahun lagi akan datang ni kita yakin ke tak 100% kata kita akan jumpa dengan Ramadan. Maka saya nak bagi tahu, ni tak apalah kita dah hidup lagi, orang hak mati le kubur ni. Hak mati duduk di alam barzah, hak duduk dalam kubur ni, sekira kalau dia boleh kembali kepada dunia, boleh bangkit semula mari dunia ni, dia tu saya minta sampai sebulan Ramadan. Kalau boleh satu malam pun tak apa dah. Boleh hidup satu malam. Boleh hidup satu malam, Allah Rabbi, mungkin dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia bertaubat, macam-macam dia buat. Maka begitu rugi besarnya kita dalam peluang kita berada dalam bulan Ramadan dah. Kalau kita tak sungguh, tak tunjuk bukti kata kita mujur kita berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak. Tu di antaranya. Kama dia? Sebab apa? Boleh kita ni kena mujur. Buah kata wajib. Kita ni kena serenok, kena mujur dengan sebab kita berjumpa dengan Ramadan. Terjual hak besar-besar, saya nak bagi tahu ni. Terjual hak besar-besar ni, Allah Ta'ala hatta Ramadan mari jumpa dengan kita ni, terjual hak besar-besar dua perkara. Pas kita nak mujur tak mujur, terus kita kira tengok. Nak mujur ke tak mujur tu. Orang panggil maksud. Allah Ta'ala hatta Ramadan mari jumpa dengan kita ni, terjual hak besar-besar dua perkara. Mana dua perkara? Yang pertama ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak menggandakan pahala kita sebanyak-banyaknya. Ni yang pertama. Dan yang kedua, Allah Ta'ala hatta Ramadan mari jumpa dengan kita ni supaya nak mengampunkan segala kesalahan, segala dosa kita. Dua ni maksud besar-besar. Yang pertama, Allah Ta'ala nak gandakan pahala. Sebab kita ni yakin, lebih lagi saya sendiri, kita ni kurang pahala, kita ni kurang kebajikan, kita ni kurang ibadah, kita kurang amalan. Maka kalau kita tak ambil peluang dalam bulan Ramadan kali ini untuk rebutkan kita buat amal, maka tak ada jalan dah kita. Sabit gunalah bulan ni untuk mengkuatkan buat amal, tu satu. Dan yang kedua, Allah Ta'ala hatta Ramadan ni untuk apa ni? Untuk nak mengampunkan segala kesalahan kita. Sebab itu sangat-sangat rugi bagi siapa-siapa yang malah bertaubat, yang malah istighfar, yang malah minta ampun kepada Allah, maka sangat-sangat rugilah. Sebab ini peluang yang Allah Ta'ala orang panggil buka kepada kita, peluang kepada kita. Maka tu di antara ni. Maka setelah pada itu, dunia di hari ni
banyak Allah Taala duk merubah apa tu. Allah Taala duk orang panggil duk merubah banyak. Ya. Nah, banyak Allah Taala ubah gitu, gini macam-macam. Nah, macam-macam. Kalau kita tengok di diri kita, kulit kita dulu ni terik. Lah ni kecuk dah. Lah ni demo lah kita tak lagi. Tu dia ni. Dulu kita terik, lah ni kecuk, Allah Taala ubah. Bah bukit bukau, kadang-kadang kita tengok hok tinggi tu, kadang-kadang jadi ranah habisnya sodak. Jadi berubah. Air laut bukit duk tenis semua ke gelombang, ke apa berubah dunia alam ni, apa mutarayid, pasal berubah. Ke berubah kau tu, berubah kau ni. Maka tahun ni Allah Taala hantar penyakit COVID mari. Berubah macam-macam. Tu berubah. Akan tetapi yang Allah Taala tak ubah ada satu perkara. Hak ni semenjak daripada Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh hingga kepada akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hingga akhir dunia, hingga selama-lama ada satu perkara yang Allah Taala tak ubah. Hak ni Allah Taala tak ubah. Di zaman mana-mana, masa mana-mana Allah Taala tak ubah benda ni. Tu dia. Gapo dia Allah Taala tak ubah? Dunia ni Allah Taala ubah macam-macam. Yang Allah Taala tak ubah ialah kemuliaan seorang manusia. Ni Allah Taala tak ubah. Di zaman mana-mana, semenjak mana-mana, korong mana-mana pun, yang Allah Taala tak ubah ialah kemuliaan seorang manusia. Maka kemuliaan seorang manusia ni siapa dia? Ialah tak lain tak bukan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguh orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu, tak kira siapa dia, orang yang paling mulia, yang paling dikasihi oleh Allah, yang paling lebih ialah atqakum, orang yang banyak takut, banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapa hadis pun Nabi ada sebut. Ada satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berada di hadapan sahabat ramai-ramai. Nabi tanya sahabat, "Ya ma'asyiras sahabah, hei para sahabat, aku nak tanya satu soalan." Apa yang Nabi kita tanya? "Hei para sahabat, apakah amalan? Apakah amal yang jadi sebab manusia tu banyak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal yang jadi sebab manusia tu ramai masuk syurga Allah?" Lalu tu jawab para sahabat, Wallahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulullah terlebih mengetahui. Kami tak tahu ya Rasulullah. Kami tak tahu apakah amalan yang jadi sebab untuk mudah manusia tu ramai masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu Nabi jawab, orang yang paling ramai dapat masuk syurga Allah ialah siapa dia? Ialah taqwallah wa husnul khuluq. Inilah sebab amalan yang ramai manusia mencapai dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama taqwallah, takut dia kepada Allah, hirau dia kepada Allah. Dan yang kedua wa husnul khuluq, yakni elok perangai, budi pekerti tingkah laku dia. Maka dengan sebab dua perkara inilah yang jadi sebab manusia tu ramai masuk syurga Allah, taqwallah wa husnul khuluq. Maka di sinilah saya nak bercakap pada petang ni. Nah, kita kena usaha, kena berdoa kepada Allah biar kita ni ada sifat takwa. Sebab ia bercakap ni tak payah. Ya. Takut ke Allah, takut Tuhan. Nah, bukan nak bercakap ni pun tak payah, tapi nak ada sifat khauf, sifat takut, takwa ni bukan benda mudah. Lalu itulah kita nak buat macam mana? Nak cari macam mana supaya kita dapat takwa. Supaya kita dapat takwa kepada Allah. Maka alhamdulillah ada satu ayat yang Allah telah sebut dalam Al-Quran yang kita selalu ingat, lebih lagi bulan Ramadan. Allah Ta'ala kata, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei segala orang yang telah beriman. Siapa-siapa yang telah beriman, Allah Ta'ala kata, "Kutiba alaikumus siyam."
telah dipuwajib, telah difardu di atas kamu ni as-siyam. Allah Ta'ala puwajib di atas kita orang beriman supaya berpuasa. Kena puasa, kena kena puasa, kena nah. Lalu itulah dengan sebab kita puasa ni, apa jaminan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang puasa? Apa hakikat puasa? Kita ni puasa lama dah. Lebih lagi ayah-ayah umur 45 60 ni lama dah kita puasa. Nah, saya ni baru je. Nah, orang umur 100 tahun, banyak tahun dah dia puasa. Akan tetapi yang disoalannya, adakah kita dapat hakikat puasa? Yang Allah Ta'ala janji nak beri kepada kita dengan sebab puasa ni, kita boleh tak lagi? Mana yang Allah Ta'ala janji? Ya ayyuhallazina amanu, hei hamba-hambaku yang telah beriman, kutiba alaikumus siyam, aku fardu puwajib atas kamu ni siyam, puasa. Maka dengan sebab kita puasa ni, Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Orang panggil la'alla daripada Allah panggil la'alla litahaqquq. Makna mesti kena dapat tattaqun. Kalau la'alla daripada ulama kita manusia ni panggil la'alla litaraji, harap-harap, mudah-mudahan. Kalau la'alla daripada Allah mana litahaqquq, maka mesti kena dapat tattaqun. Maka masa Allah di hari ni kita puasa lama dah. Bukan setiap tahun kita puasa, tapi yang jadi soalan, kenapa kita belum dapat tattaqun? Belum dapat takwa kepada Allah. Inilah jadi sumber asbab pucuk tanda kata puasa kita tak sempurna. Yang kita paling takut, kita puasa tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak inilah kita paling takut sekali. Macam orang gerbang kan, nak tahu dia gerbang. Orang gerbang ni tujuan nak kurbah, nak menghapir diri dengan Allah. Kadang-kadang kita gerbang setiap tahun, lembu, sekor, kambing, bing, gerbang nak tahu. Tapi tak berasa dekat pun dengan Allah. Amalan kau malah. Dengan Tuhan pun tak takut. Ini satu kebimbangan, bimbang takut kurban kita belum diterima oleh Allah. Ni kita kena cek. Supaya juga puasa. Duk puasa setiap tahun, tapi kenapa ketakwaan kita tu tak meningkat? Tak kau nak iri, kau tak takut. Ning pucuk asbab puasa kita ni panggil kemungkinan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bimbang. Hak inilah saya paling bimbang sekali-kali. Allahu Rabbi ya Karim. Maka sebelum lagi ke tajuk kita ni, 4 perkara yang kita kena berjauh ni, Baba Zu, di bulan Ramadan ni. Ya. Maka nak bagi tahu satu perkara, kita orang puasa ni. Ada satu hadis yang sahih. Dalam kitab Sahih Bukhari pun ada sebut. Nabi sebut nyata. Nabi kata man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nari 70 kharifan ay sanatan aw kama qala. Hak ni jelas. Nabi kata man shoma, siapa-siapa yang puasa ia man. Tak kira siapa dia. Siapa-siapa yang puasa, dia puasa ni yauman, satu hari dia puasa. Dia puasa ni satu hari. Maka dia puasa ni fi sabilillah, semata-mata kerana Allah, semata-mata di jalan Allah, limardatillah, semata-mata dok nak kepada redha Allah, semata-mata dah harap kepada rahmat daripada Allah. Maka pendek kata lillahi taala. Dia puasa semenjak daripada fajar subuh hingga sampai maghrib, dia tak makan gapo. Tak makan apa, jak di pagi hingga sampai petang. Ya kita jadi manusia ni pesang makan. Ya. Bukan malaikat kita ni, ya pesang makan. Cerah tubik hang makan. Sampai tengah hari hang nak makan. Lepas tu petang pula hang nak makan. Setengah demo pesang berakhir makan, malam makan pun ada. Orang pesang berakhir makan. Tu dia. Pas tiba-tiba mari pak kena kena tak boleh makan. Ya. Maka saya nak bagi tahu, yang mana Nabi kita bagi tahu, orang yang tak makan, dia puasa dengan lillahi ta'ala. Dia tak makan satu hari lillahi ta'ala. Man shoma yauman, siapa-siapa yang puasa yauman, satu hari dia puasa, dia tak makan, tak minum, maka dia puasa lillah kerana Allah. Orang ni dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, ba'adahullah, Allah Ta'ala wijauh. Orang yang puasa kerana Allah sehari ni,
Jauh ba'adahullahu minan nar. Allah Ta'ala menjauhkan mereka siapa-siapa yang puasa sehari kerana Allah, yauman fi sabilillah minan nar, daripada neraka. Ni jaminan daripada Allah. Ni satu jaminan. Jaminan daripada Nabi, daripada Allah. Siapa-siapa yang puasa satu hari kerana Allah, dapat jauh dia daripada neraka ni. Sab'ina kharifan ay sanatan, 70 tahun. Allah. Ni satu jaminan. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nari sab'ina kharifan ay sanatan. Jadi 70 tahun dijamin orang yang puasa betul-betul lillahi ta'ala. Maka kita ni bukan puasa sehari. Pak kita hari ni 7 hari dah puasa. Ya, Tapi tragikun tengok. Tragikun tengok. Satu hari kita puasa 70 tahun. 2 hari kita puasa 140 tahun. Maka 10 hari kita puasa 1.400.000 tahun. Maka sebulan kita puasa, jauhnya kita dengan neraka. Apabila jauhnya kita dengan neraka, maka itulah asbab kita tak akan bertemu, tak akan bertepuk, tak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah satu balasan jaminan daripada Allah dan Rasul bagi siapa-siapa yang berpuasa. Maka di sini Allah sekira akal ada lagi orang tak puasa ni, Allahu Rabbi, sangat rugi besar lah. Sangat rugi besar-besar. Sangat rugi sangat-sangat. Sebab kelebihan dia tu sangat-sangat besar. Besar tak besar siapa dalam hadis lain Nabi sebut wa ana azibih. Mana? Allah Taala nak balas sendiri setara mana besar dia. Siapa tak sebut totok dak kata 27, 100, juta. Tapi yang nyata lah hadis tadi sebut jauh dia dengan neraka. Dia jauh dengan neraka, tak kena masuk neraka. Apabila manusia tak kena masuk neraka, itulah tanda kejayaan manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ni tanda jaya. Tak kalau manusia selamat daripada neraka, dapat masuk syurga, itulah kejayaan manusia. Maka salah satu cara untuk manusia dapat jaya jauh pada neraka ialah dengan sebab kita berpuasa. Tu satu nikmat yang mana kita dapat berpuasa di bulan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak. Tu di antara Allahu Rabbi kama dia. Apabila kita berada di bulan Ramadan, kita puasa dah, maka 4 perkara yang kita ni kena liang, kena mengelak, kena menjauh. Sebab kadang-kadang kita ni duk puasa nak tahu. Tapi kerana takun kita tak boleh. Kemungkinan kita duk buat lagi 4 perkara ni. Sabit tak dapat takun. Duk puasa nak tahu tapi kita mai liang. Yang mana dalam hadis Nabi sebut, dalam hukum Islam kita tak buat benda tu. Maka tak kalau kita ada lagi buat benda tu kemungkinan sebab puasa kita tak berkesan. Puasa kita tak dapat tatakun. Puasa kita tak jadi sebab untuk nak mendampingkan kita untuk nak menghampiri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara Maka gapo dia? Yang pertama ialah apabila kita masa kita puasa yang kita kena menjauh, yang kita kena jaga betul-betul ialah hak paling banyak di hari ni manusia duk berlaku. Gapo dia? Puasa-puasa tapi tak semaya. Tu dia. Tu yang pertama. Tu kemungkinan tak kesal puasa. Kita puasa kadang-kadang cukup sebulan 30 hari. Cukup 30 hari sebulan kita puasa. Tetapi tak semaya. Allah. Ning satu sebab puasa kita tak kesal. Sahabat Nabi kata hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'ash au kama qala. Nabi kata berapa ramai min shaim orang yang berpuasa ni tetapinya laisa lahu min siyamihi, ia tak dapat gapo pun sebab dia puasa ni illa al-ju' wal 'ash, melainkan lapar dan dahaga. Moga tak makan lapar, moga tak minum dahaga. Tapi tak dapat gapo-gapo pun kecuali lapar dan dahaga. Kemungkinan punca daripada dia puasa tapi tak solat, tapi tak semaya. Tapi jangan silap faham. You mudah silap benar kalau kau tak kena ni. Tu dia ni. Hawa dia puasa tak boleh gapo, bakal sah-sah.
Sah puasa. Asal puasa. Ya ada kau lah tu. Dia kata kalau puasa tak semaya ni tak boleh gapo dia pakai sah puasa. Hak tu kau tahu. Puasa podak semaya podak. Nah, kalau tanya molek mana? Nah. Semaya. Nah, tak puasa. Hak tu sepuak. Ya. Ada sepuak puasa tak semaya. Tak semaya. Dua. Yang ketiga, puasa semaya. Yang keempat, tak puasa, tak semaya ni berat. Tu berat. Yang empat tu ya kita ni. Ya. Satunya semaya tapi tak puasa. Semaya tak tinggal tapi tak puasa. Hak tu satu puasa. Ya. Yang kedua ni, puasa tapi tak semaya. Tak semaya. Dua. Yang ketiga ni, semaya lepas tu puasa. Hak ni lah kita orang beriman. Ya. Hak ni kita orang beriman. Puasa, lepas tu semaya. Dan yang keempat, semaya podak, puasa podak. Oh ni teruk. Hak teruk mana? Nah, teruk mana? Pas kita nak kecek lah mana ni. Ya. Kalau yang mau tanya, molek mana ni? Puasa, tak semaya. Tak semaya. Dengan tak puasa, tak semaya. Nampak dah tu? Muka tu dia tak semaya, tak boleh gapo ni. Lepas tu molek mana? Tak puasa, tak semaya. Lepas tu, puasa, tak semaya. Molek mana? Jawab dia tak molek dua. Tak molek dua. Tak molek dua. Tak puasa tak semaya, cerak tak molek. Lepas tu kalau puasa tak semaya, hak tu pun tak molek. Tapi hingga sikit. Hingga sikit. Tu moga puasa. Ya. Nah, tapi hak nonanya puasa apa puasa, semaya apa semaya. Maka kena ingat tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak dan saya sendiri. Nabi sebut sama lah hadis. As-salatu imaduddin. Bermula semaya ni tiang agama. Ya. Semaya ni tiang agama. Dia sebagai tiang. Hak lain tu nak gantung di tiang pun habis. Puasa nak gantung di tiang, nak gantung di semaya. Haji bergantung di semaya. Zakat bergantung di semaya. Semua nak bergantung di semaya. Apabila tak semaya, maka demon ni, benda ni nak bergantung tak boleh. Sabit kalau kita puasa tak semaya tu ya tak boleh. Ya. Sabit kita ni puasa dah, maka kita semayalah. Cukup 5 waktu. Ni satu madrasah. Sabit Ramadan madrasatun littaqwa. Satu sekolah untuk kita dapat takut Tuhan. Ya. Satu sekolah, satu masa khusus untuk kita orang mukmin. Ramadan, syahr Ramadan ni satu madrasatun littaqwa lil mukminin. Untuk kita dapat takwa, untuk kita orang beriman. Tu sabit tu yang pertama dalam lepak ni ialah puasa tak semaya. Kena liang sungguh-sungguh ni. Puasa dah, tetapi kita tak semaya. Tak semaya, tak boleh. Maka kena semaya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kena semaya. Hidup kecek ni hak wajib. 5 waktu ni. Tapi yang sebenarnya bukan sekadar wajib kalau Ramadan. Semua hak sunat kita kena mai tambah perhabis di bulan Ramadan. Kena buat belakang. Kena buat perhabis. Hak mana kita dah biasa ngaji, kita dengar ceramah belum ni banyak dah, baba zul ceramah tiap-tiap malam belum pada ning ni. Yo amal tu amal ni mari tamu perhabis untuk bulan Ramadan. Mai buat perhabis. Apa saja semaya yang kita pandai, semaya perhabis. Semaya perhabis. Sunat taubat, sunat rawatib, sunat hajat, sunat tahajud, sunat qiyamul lail, lebih lagi yang khusus Ramadan sunat tarawih. Semua segala semaya yang kita pandai semaya perhabis. Sebab ni peluang kita. Peluang kita. Banyak semaya ni. Semaya apa? Semaya qabliyah, ba'diyah, semaya fajar ni penting. Allahu Rabbi hak ni minta lah saya suruh saya sendiri kita ramai-ramai semayalah sunat fajar. Kalau belum pada ni kita belum semaya, buatlah di bulan Ramadan. Buatlah di bulan Ramadan sebab rakaatan ni 2 rakaat ni orang panggil kita semaya salatul fajri ni khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan isi-isi lagi. Lebih baik pada dunia isi-isi. Sabit usahalah belum mai subuh semaya 2 rakaat belum subuh. Tu yang pertama usahalah. Hak mana semaya kita pandai kutip habis. Ya. Tak lagi orang kita pandai wajib saja ni. Tapi ada abazunga orang kita ni pasal ibarat kalau tanah pohon kayu pandai tanah sekarang ya. Kalau pohon getah kok getah. You straight. Panas satu. Panas satu ya. Kalau tanah pohon getah. Segar-segar tak ana lah. Tak. Segar ke hubi ke lado lanah. Tak ya pandai getah. Getah murah laning. Awak getah straight padahlah.
tu dia nak mau atau menuruh bih ni. Yo. Jangan panas karo gitu. Kena panas banyak karo. Getah perita tanah. Serah, lada, bawel, tanah perabih. Boleh Allah kecek mudah-mudahan satu Ramadan salah satu tanah. Yo. Ramadan supaya satu tanah, satu kebun, satu tanah untuk kita tanah. Pah bodoh ke cerdik. Tanah duk luar, lepas tu baju, pah tak tanah. Tak tanah. Allah bodoh sungguh. Allahu Rabbi astagfirullah. Nampak dah tu? Iya. Tanah luas, lepas tu tanah cerah hidup. Baju. Lepas tu kalau tanah cuang ning ni buah banyak. Buah banyak. Cuang ni, cuang Ramadan ni. Tanah Ramadan ni. Dabun. Dabun. Jadi buah banyak subut. Kita tak tanah. Tak Allah. tanah. Sabi orang pehen, dia tanah sungguh. Allah. Serah apa dia tanah, hubi tanah, dia tanah habis. Ibarat gapo ni? Getah hak wajib. Semaya, getah ni hak wajib. Durian ni hak wajib. Hak kita sunat kau celah tu. Hubi hak tu hak sunat. Ada sunat kau celah. Lada, serah, hubi hak tu hak sunat orang panggil. Wi panas sunat kau celah atik, solat kau celah orang panggil. Ni baru orang cerdik. Allahu Rabbi masyaallah. Ni yang pertama yang saya seru kepada saya sendiri, kalau nak dapat berkesan, dapat takwa, dapat hakikat takwa ni, yang pertama ialah kita puasa tak boleh kita tak semaya. Kena semaya. Kena semaya. Kalau puasa tak semaya tak boleh. Bukan setakat semaya wajib, hak sunat pun kita kutip perhabis. Semua semaya sunat yang kita pandai kutip perhabis. Allahu Rabbi ni panggil butong ngaji ni. Butong sampai mak-mak ayah-ayah hak anak ngaji pondok pula kapah tu. Tanya atik cucu anak. Sunat gapo kate yang kena semaya bulan Ramadan ni lain pada tarawih. Lain pada tarawih. Tu dia lain pada tarawih. Sunat apa atik? Tu dia sunat taubat, sunat tahajud, sunat tu macam-macam semaya. Tu yang pertama. Dan yang kedua, perkara yang kita kena menjauh, yang kita kena jaga betul-betul dalam bulan Ramadan ialah jaga gapo ni? Jaga mulut. Mulut kena jaga. Kena jaga mulut. Orang kata, saya jaga semua mulut. Saya Allah nampak nasi, nampak wapah tak makan. Lepas tu cerak dah tu. Sebab orang panggil takrif dia dah asyian mana? Orang panggil al-imsak anil muftirat jami'an nahar. Tu makna puasa. Orang panggil al-imsak. Mana kita menahan, kita anil muftirat daripada segala yang membatalkan puasa jami'an nahar sekali hari. Semenjak daripada subuh hingga sampai ke maghrib kita jaga apa saja yang membatalkan puasa anil muftirat jami'an nahar. Sabit kita tak makan, tak minum, tak gapo tu. Hak tu banyak orang jaga belaka dah. Sabit kecek mudah-mudah puasa ni tu bet 3 bertabak manusia. Ada setengah manusia hak tinggi lah masya-Allah. Dia puasa ni dia takut gapo? Dia puasa dah, hak dia takut dia puasa akan tetapi takut tak dapat hakikat puasa. Dia takut ni orang tinggi, khawasul khawas. Duk puasa setiap tahun, duk puasa sampai sebulan penuh dia puasa. Takut tak dapat jaminan daripada Allah hakikat puasa. Gapo dia? Tattaqun. Hak Allah Taala kata la'allakum tattaqun, tu takut tak dapat, takut tak leh. Tu yang pertama. Hak rendah sikit. Hak rendah sikit dia puasa dia takut juga. Takut gapo? Dia takut batal pahala puasa. Apa saja benda hak jadi batal pahala, kurang pahala, dia dak belaka. Tak usah kata batal pahala, kurang pahala, dia dak belaka, jaga habis. Hak tu martabat yang kedua. Dan martabat yang ketiga ni, hak ni kita bimbang ni, puasa takut sekadar batal puasa ya. Sampai dia tak makan, dia tak minum, tapi mulut dia tak jaga, mengupak dia tak jaga. Kata ke orang dia tak jaga. Kecek benda ikut dia tak jaga. Sebab apa? Sebab dia takut batal puasa ya. Mengupak ke orang batal puasa ke tak? Tak batal, tak apa. Kecek bohong, batal puasa ke tak? Tak batal, tak apa. Hagana dia bohong, dia menipu, dia kecek ikut sebab dia takut batal puasa. Balik batal pahala tu tak ada kira apa ni. Sampai dia duk mengekali lagi kecek bohong, mengekal lagi mengupak tu Allah Rabbi. Sampai saya seru ke amal sendiri. Ada satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi tanya hak tadi tu, Nabi tanya sebab gapo manusia paling banyak masuk syurga. Maka Nabi jawab taqwallah wa husnul khuluq.
Maka pada satu ketika Nabi tanya pula, apakah sebab manusia yang ramai masuk neraka pula? Tanya sahabat, ya ma'asyiras sahabat, apakah sebab manusia tu ramai masuk neraka Allah? Maka sahabat jawab, wallahu a'lamu a'lam. Allah dan Rasul terlebih mengetahui. Maka Nabi pun jawab, orang yang paling ramai masuk neraka Allah sebabnya dua perkara. Yang pertama al-famu wal farad. Yang pertama sebab mulut. Ni banyak masuk neraka manusia, wal iaza billah, summa wal iaza billah, minta jauh kita dengan Allah. Yang pertama sebab mulut. Dengan sebab mulut manusia ni banyak masuk neraka Allah. Kita tak jaga, maka lebih lagi bulan Ramadan kita tak jaga lagi. Ngupak kita tak jaga, bohong kita tak jaga, kecek ikut si kita tak jaga. Ni satu sebab kita tak dapat berkesan Ramadan. Dan juga orang panggil yang kita paling takut masalah hadis Nabi sebut ramai masuk neraka dengan sebab tak jaga mulut. Dan yang kedua wal farad, yang ni farad dia maka jaga-jagalah. Ni orang panggil yang kedua yang kita kena jaga betul-betul di bulan Ramadan ni, kena jaga mulut kita. Daripada cakap, mengupak, bohong, kena liang sungguh. Kena jaga betul-betul mulut ni. Ibarat kalau boleh sik-sik lah. Tu dia, kena break sungguh. Kau mengupak patun, mata puas nama tu. Ada. Tak mengupak tak apa, puas moga bela-bela dek keran nak puasa ni. Bela-bela keran nak buka puasa ni. Ya. Ada sejam. Nah, kerana buka puasa puas gak duk saja la ilaha illallah. Puas po babo zruak anak betul dah. Mereka beri pun kat tas gerai pun dia murih dah. Ya. Jadi kena cara dah. Beri pun tas gerai dia mau murih, beri pun ramai pakai duk dalam rumah. Ambil terus asal buka babo tu channel ni. Channel ke channel ikut dia lah. Dia ni. Buka babo zruak ada nak petai esok babo sebab macam-macam babo ni. Hak alim-alim saya ni mari untuk penuh program gitu ya. Jadi nak bagi tahu kata gapo ni. Jadi pasal beri pun kotah gerai ni muju kau mari tak ada dah. Pakai ada dalam rumah tak sia-sia dengar orang mengajar tiap-tiap petai masya-Allah. Teriak ni. Paku mulut kita betul puas we mulut tak nak mengupak tak boleh, bohong tak boleh, puas. Tak kena puas. Guna mulut yang Allah Taala suruh guna, lebih lagi bulan Ramadan. Pas nak buat apa mulut tak lain tak bukan Al-Quran. Baca Quran, tilawatul Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ni unzila fihi al-Quran, unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ni bulan yang Allah Taala menurunkan Al-Quranul Karim. Tu dia ni, bukan bulan biasa, bulan Allah Taala menurunkan Al-Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Siapa-siapa nak dapat hidayah, bacalah Quran. Nak dapat petunjuk, bacalah Al-Quran. Lebih-lebih lagi baca Al-Quran belum pada subuh. Sabik kalau orang pandai buat tertib babo zu, dia baru makan sahur. Makan sahur. Bermakan sahur tu jangan tidur. Tak tidur. Jangan tidur. Lepas tu baca Quran. Kurang-kurang ni suk terik malah nak baca Quran, dengar Quran. Pas tak silap hak abang itu pun buka juga Quran. Buka Quran. Suk terik tak buka Quran, ada buka yang ngajar, dengar. Sementara subuh. Nampak lagi tu? Kita baru makan sahur nak boleh baca Al-Quran sebab Nabi kita baca Quran ada beberapa ayat belum subuh. Tilawatul Quran. Syahr Ramadan bulan puasa, bulan yang Allah Taala menurunkan Al-Quran, Al-Mubarak Al-Karim. Sebab itu bacalah Al-Quran sebanyak mungkin nak ayat betul-betul ni. Minta maaf lah. Kalau bulan puasa pun kita tak dapat khotel Quran, bulan lain tak kena kecek. Tak kena kecek. Siapa saya kerap bulan Syawal, yo wassalamualaikum. Dak. Pakai dak. Kalau bulan puasa kita tak boleh khatam Al-Quran, ada. Ada setengah demo ni khotel Quran bulan Ramadan. 80 kali khatam. Allah. Sebab Imam Syafi'i kita ni. Masya-Allah. Karya kita lagi mengajar lagi tu lagi, tapi dia lagi baca Quran 60 kali khatam. Setengah demo tu 30 kali khatam. Setengah demo tu 45 kali khatam. Pas jadi soalan. Gano demo khatam, gano kita tak khatam. Dia duk pelik sorang dia. Gano sayang aku ni khotel. Aku tak khotel. Kan tak ada pelik mu tak baca. Ada duk pelik. Gano boleh demo khotel. Tak baca.
Kada baca. Dia baca khoteh. Kata dia. Ya ada gano demo khoteh. Demo baca. Ya. Supaya makan demo kenyai, demo makan. Gano demo alim, demo mengaji. Gano demo kaya, demo kerja sungguh. Nampak lagi tu? Ya. Gano demo boleh anak, demo bini. Bini. Tu dia. Allahu Rabbi ya Karim. Tu kaedah dia. Maka ada gano ni aku tak khoteh Quran. Kita tak baca. Ya. Tak baca Al-Quran. Sabit tak ada jalan. Baca lah. Kalau kita baca satu juzuk satu hari. Sebulan khoteh Quran. Maka di rumah ni alhamdulillah wa bazu. Alhamdulillah. Sekarang di rumah ni. Kita satu juzuk semalam ni. Terawih. Oh terawih. Terawih. Masya-Allah. Tu dia. Satu juzuk semalam ni. Kita ambil budak hafiz. Tu. Imam As-Suyuti. Oh. Tu dia. Baca jadi imam tarawih. Oh. Tu dia. Ni labuk orang panggil keluarga ada hafiz mengaji agama ni. Pakai satu juz semalam ni. Oh, Imam Sayuti ni lah. Imam Sayuti, Imam As-Suyuti. Adriana hafizallah. Adriana. Jadi tu imam semaya. Jadi semalam sejuh cukup sebulan khatam. Hak semaya. Hak semaya. Hak baca, orang panggil baca sebanyak mungkin. Allah. Setengah demo khoteh ni apa tu? Khoteh atau bu. Ha? 90 jabir sebulan. Muka 2 jabir sehari. Khoteh tu wak. Khoteh ya pusing, khoteh serati, hak tu suku, hak tu suku sebab tak ada satu ayat pun. Syahrul Ramadan, bulan puasa ni bulan yang Allah Taala turun benda tu. Turun somtang. Turun tak ada. Jadi nak sungguh benda tu sangat alih. Tapi boleh makan, muka benda boleh makan. Tapi kalau kita pergi sungguh, siapa tak terawih, tak gapo dah gaduh dengan nak makan, tak kena. Rugi besar lah. Sebab itu, yang kedua ialah kita gunalah mulut kita tilawatul Quran, baca Quran 2. Dan yang ketiga, yang kita kena jaga betul-betul di bulan Ramadan ialah jaga jangan murih. Jangan marah. Jangan marah. Sifat marah. La taghdab. Sebab kita ada hening membawa kepada puasa kita tak dapat apa juga. Pasal murih tak sobar. Jadi duk balah duk gapo bulan Ramadan ni. Sampai suk terik kita nak marah nak murih, Nabi ajar katakan ana shaim. Aku duk puasa ni. Ana shaim. Kata ana shaim aku ni puasa. Kalau duk balah duk gapo Ramadan tu bukan jenis dia. Sebab itu kena jaga yang ketiga ialah jangan kita marah. Kena sabar sut-sut. Kena sabar ni tengti sut bulan Ramadan ni. Sabar, hak mana boleh sabar. Acu boleh dalam keluarga jangan balah, dengan kawan jangan balah. Wi baik belaka. Sebab Nabi kita Muhammad ia ajar bersatu, ia tak ajar pecah belah. Wala tafarraqu. Patut Allah Ta'ala kata pula wazkuru ni'matallahi alaikum. Sebut nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kita sebut hak molek-molek, hak tak molek kita tinggal perhabis. Lupa perhabis. Barulah kita dapat bersatu. Sabit jangan balah, jangan marah-marah, la taghdab, jangan marah. Lepas tu kena sabar. Ayat Allah Ta'ala sebut nyata. Ya ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Taala dak sebut suruh kita berlama-lama kepada maghfirah Allah, syurga Allah. Maka selepas pada itu tu Allah Taala sebut ada 3 sifat. Manusia yang mustahak, yang layak untuk dapat maghfirah, dapat syurga Allah. Manusia yang layak untuk dapat keampunan Allah, dapat syurga Allah, 3 golongan manusia. Mana? Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu yang pertama. Mereka suka infak. Mereka bericak. Lepas tu dia bericak ni fis sarra' wad-dharra. Masa dia kemudahan, kaya tu tak ada pelik. Wad-dharra, dia susah pun nak sedekah juga. Allah. Ni payah ni. Masa sekarang lah. Tu, masa sekarang ni. Banyak orang susah. Orang susah dia sedekah, lepas tu dia sendiri pun susah. Allah. Dia sendiri pun bukan duit banyak tapi ada jiwa infak. Ni surga duk tunggu orang balan. Allah. Allazina yunfiquna fis sarra' wad-dharra. Walaupun dia ni susah, dia tak ada mewah. Dengan mi mai mat. Prom tidak bericak. InsyaAllah rezeki berkad. Tria. Walaupun duit tak banyak tapi dia prom tidak bericak. Kadang-kadang kita ni minggan mak tapi mai bericak.
Allah Rabbi sabit lagi boleh puasa ni. Nah. Orang ada duit ni satu peluang. Sebab we orang buka puasa. We orang buka puasa tu pahala seperti tu. Puasa dah. Dia mau amal apa boleh pahala kita habis. Nah. Molek benar lah. Nah, orang jual air tebu, jual tuak, jual gapo tu. Allah Rabbi. We lebih hati molek. We lebih. Lepas tu niat sedekah. Sebab dia gini. Ya Tuhan ni ya balah. Siapa dia we minum kepada orang di atas dunia, Allah Taala we minum ke dia di akhirat. Lebih lagi di bulan Ramadan. Allah. Siapa dia tolong orang di atas dunia, Allah Taala akan tolong dia di akhirat. Siapa dia we tempat kediaman kepada orang di atas dunia, Allah Taala akan ganti tempat kediaman dalam syurga untuk dia pada akhirat. Sabit semua lebih di bulan Ramadan habis. Afdalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Afdalus salah fi Ramadan. Afdalus siyam fi Ramadan. Afdalul qiyam fi Ramadan. Semua lebih duduk di bulan Ramadan bi. Afdalut tilawah ialah tilawah fi Ramadan. Semua lebih di bulan Ramadan bi. Sabit orang yang ada kemampuan, ada duit, ada gapo, infak sedekah we banyak khusus di bulan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak. Tu dia ni. Maka yang tiga tu lah. Apa nama ni? Orang panggil apa nama ni? Kita jangan marah. Jangan marah. Maka tepat amanah tu mana ni? Lepas pada Tuhan kata allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Tu tepat nak. Muktada tepat nak. Orang dapat menahan daripada marah. Wal kaziminal ghaiz. Dapat menahan pada marah. Lepas tu yang tiga wal afina 'anil nas, dia maaf kepada manusia. Maaf pada manusia. Dengan sebab kita maaf kepada manusia, inilah satu sebab Allah Taala maaf kepada kita. Tu kaedah dia. Dengan sebab kita maaf kepada manusia, kita ada silap salah dengan Allah, maka Allah tu pula maaf kepada kita. Tu yang tiga. Dan yang terakhir yang keempat, yang keempat ialah hak ni kena jauh. Lepas tu banyak berlaku juga hak ni. Lebih lagi dengan hujan-hujan basah ni. Tu dia ni. Dia kena jaga yang keempat. Ialah jangan tidur sepanjang hari. Empat perkara ni. Siang titong lik liang. Dua tempat perkara kita kena menjauh. Yang pertama, puasa tapi tak semaya. Yang kedua, tak jaga mulut. Yang ketiga, orang panggil tak jaga sifat marah. Yang keempat, tidur sepanjang hari. Ada setengah orang babazu ni. Tidur ni, sahur dia bangun. Masya-Allah dah tu. Ngakak tu dia. Pewek dah. Bangun sahur tu. Lepas tu sudah makan siap, tidur tu Allahu Rabbi. Tidur sungguh. subuh dak lah. Subuh dak, zuhur dak, asar dak. Tapi ada 5 minit nak masuk ngorek, bangun pandai tidur dia. Tidur pandai dia. Ada 10 minit nak mengorek, bangun. Jadi tidur straight. Sebab dia kata ya ta afdalun naum, sebaik-baik tidur fi Ramadan ya. Allah. Dia tak tidur boleh pahala. Boleh pahala ke bala tak tahulah. Lepas maya dak ni. Ada tu boleh puasa ni lebih tak lebih, tidur lagi boleh pahala. Baca Quran tak nak kecek, tidur dapat pahala. Tapi tidur hok mana? Tidur siapa tak semaya, hok tu bukan dia. Ada setengah tidur subuh tak semaya, zuhur asar, bangun lepas asar. Allah. Bangun lepas asar. Hok ning puasa balah ning hok Nabi kata tak dapat gapo-gapo, tak dapat berkesan Ramadan. Tak dapat takwa. Tetapi jangan tak puasa. Tapi puasa jadi tak dapat berkesan hok hakikat nak sungguh bang. Sebab kita puasa tapi kita tidur ya. Tidur sepanjang hari. Jauh daripada subuh hingga sampai lepas asar kita tak semaya, kita puasa. Kita puasa kita tak semaya, kita sebab kita tidur banyak, ni tak boleh. Saya rasa banyaklah tidur. Lagi dah hujan-hujan basah ni kau tidur sungguh-sungguh. Lepas tu bangun, lepas asar dia bangun. Pak dia bangun lepas asar, subuh terucuk. Ngorek apa nama ni? Zuhur, asar terucuk. Tak semaya. Pas di mana? Tempat nak bergantung puasa kita, nak bergantung di mana? Inilah kesimpulan mudah-mudah. Pak perkara yang kita kena jaga betul-betul. Pak perkara saya ulas sekali lagi. Yang pertama, puasa tapi tak semaya. Dan yang kedua, puasa tapi tak jaga mulut daripada mengatur ke orang, mengupat dan sebagainya. Dan yang ketiga, puasa tapi dia tak jaga sifat marah dia. Siapa balah macam-macam,
sabit kat dalam nak le gapo tu sobar kan ada balah yang ni. Dalam Facebook pun? Dalam Facebook pun ada balah macam-macam dia. Macam-macam lah ni nah. Yang keempat puasa tapi tidur sepanjang hari siapa nah tak semaya tak gapo tidur semata-mata tak boleh ni lah 4 perkara lebih kurang. Itulah 4 perkara yang saya bercakap muzakarah pada petang ni nah. Itu dia. Alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, yang mana kita sudah dengar 4 perkara saat ni untuk kita jagalah kepada diri kita jangan berlaku di dalam masa yang kita beribadat puasa begini. Semoga puasa kita ni ada berkesan. Puasa yang berkesan ni ialah puasa yang kita berubah diri kita. Nah, puasa lepas tu kita boleh berubahkan diri kita. Mana kita ni ada perbezaan di antara bulan yang telah lalu dengan habis Ramadan ni jadi lakon dia panggil. Kita nak lagu tu. Jangan kata supaya tolong. Mana kita tak jaga benda ni. Sebab tu kita jagalah alhamdulillah lebih kurang masa saja yang kita dengar daripada Baba Ding. Maka masa yang lagi akan datang ni, masa yang ada lagi kita ada soalan, beberapa soalan yang telah dikomenkan oleh tuan-tuan. Maka tuan-tuan sekali lagi saya minta kepada kita semua yang mana duduk dengar di rumah masing-masing. Sekarang ni ada lebih kurang 7,400 orang. Saya nak royak cara untuk kita ni nak boleh dengar tiap-tiap hari dan juga kita boleh tengok klip hak lepas mari dah baba-baba hak duk kecek mari dah tu. Teaman kita ada buat klip bubuh dalam page. Tak sewi kita ni plat, maka kita kena pakat-pakat share hak hari ni. Jadi saya nak royak betul-betul cara kita Facebook ni. Cara kita main Facebook, ya kita kena ada sakut dengan Facebook kita ni. Tuan-tuan ada Facebook. Lepas tu kalau nak benda baik daripada page kita Baba Tu Channel ni, tuan-tuan kena share. Baru kita ada patik sampan dia panggil. Bila masa kita share di sini, maka ia naik di Facebook tuan-tuan. Walaupun duduk di mana pun, kita boleh dengar, kita boleh tengok benda-benda yang molek. Kalau gitu buat masa yang sekarang, saya minta kepada semua pakat kod share sekali lagi. Semoga benda yang kita dengar ni kita boleh dengar pula esok. Kita boleh dengar pula masa-masa yang lain. Jadi alhamdulillah. Ibu bapa yang dikasihi, sebelum daripada kita kita nak bacakan soalan-soalan dan soalan kita nak terima daripada rumah ni, maka alhamdulillah ibu bapa yang dikasihi, rekan kita ni sekarang ni kita buat di satu bilik dapur. Dan insya-Allah 2 hari lagi kita akan buat di bilik studio kita. Di bilik studio kita ni kita long tune sangat-sangat banyak. Banyaklah bagi kita ni. Maka sekarang ni telah telah lekat hotel. Jadi hari ni baba kita nak kecek betul-betul lah. Nak minta betul-betul lah. Mari alhamdulillah. Ke sini Pak Ibu Kuk orang bakok bayar. Alhamdulillah. Orang Patum Tani. Pahak ni juga mari kita minta 2 perkara ni, maka ada orang sanggup. Alhamdulillah. Sanggup bayar alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala balas kepada dia. Maka program kita ni buat yang dikasihi bukan sekadar hari ni saja. Insya-Allah Taala tuan-tuan pada hari ni tuan-tuan kalau tengok dalam Facebook ni ada kita buat mengaji Al-Quran. Pada masa je pukul 1.30. Tapi pada esok hari masanya pukul 8.30 sampai pukul 9.30 boleh nak belajar di antara surah-surah hak mudah-mudah apa ni. Surah mudah-mudah kita ada seorang tahfiz Al-Quran mari dak mengajar kita. Suara pun sedap, mengajar Quran. Kita duduk rumah, boleh baca. Dan esok ni nak buka telefon, tuan-tuan boleh betul Fatihah lalu dah. Masa nak betul Fatihah ni, telefon mari selalu dah, boleh lalu dah. Jadi benda ni program kita ni kita akan nak buat lebih banyak lagi pada ni. Dan kita insya-Allah Taala kita nak ada program muslimah. Ada ustazah muslimah mari nak mengajar. Untuk muslimah saja. Saya lepas bagi pada muslimah. Tapi benda lagu ni, maka terpaksalah kita kena pakai modal. Kita kena pakai modal. Tuan-tuan boleh tengok di sebelah ni, di sebelah tepi saya ni, kita ada buat satu gambar. Kata kita ni kena long tune banyak mana. Maka sekarang lah ni orang hak khosna sponsor kita tu tak banyak. Baru 5 barisan saja. Jadi tak pandai yang kita nak buat. Dan kita habis banyak. Maka haraplah betul-betul lah kita minta tuan-tuan yang ada zakat, tuan-tuan yang ada zakat, ada nak bantuan hari ni supaya hari ni Abading, hari ni penuh di Tanakan. Alhamdulillah. Kerja duit 5,000. Abading boleh dah?
Dak kira. Nak ambil, nak kecek dengan perayuk molek tu. Orang pakat dia ambil duit hari ni. Hari ni boleh duit banyak. Tuan-tuan, walaupun tak banyak, tuan-tuan boleh nak khairat masuk. Niat kalau ada kita nak sapa pahala kepada ibu bapa kita duduk rumah, saya sedekah menjadikan pahala kepada dua ibu bapa saya yang duduk di rumah. Tuan-tuan boleh tengok sebelah tepi saya ni, kita lekat hotel sekarang lah ni, studio kita ni 150,000. Lepas tu program yang kita nak buat untuk bulan Ramadan saja, kita kena guna duit 100,000. 100,000. Allahu Rabbi. Lepas tu nak ambil duit mana? Jual air barang pun tak laku lah ni. Jual piyah pun tak laku. Jual piyah pun tak laku. Saya nak royak betul-betul bapa. Nanti 2 hari lagi boleh tengoklah studio kita bersama mana. Lepas nak royak rakyat satu persatu. Kalau nak sokong majlis kita nak panjang lebar lagi, maka bolehlah sokong daripada sebelah di bawah ni. Mailik banci ada siap dah. Sekep taruh siap. Baik, alhamdulillah. Babading kita akan bacakan soalan yang pertama yang telah dibagikan oleh tuan-tuan kita yang duduk di rumah tu. Satu soalan dia katanya apa ni? Dia tanya orang werung tanya apa ni? Werung. Puasa tengah hari. Lepas tu terosak ada, Facebook ada, Line ada. Lepas tu kecek dengan gewe. Dia panggil gewe ni faham makna tak ada bini lagi, tak ada menikah lagi lah. Boleh kedok nak ngorak dia panggil. Ngorak boleh puasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nah. Jadi di bulan Ramadan, bulan puasa ni, mana soalan yang diberi ialah tak kala bulan Ramadan, bulan puasa ni, tengah-tengah dok puasa ni. Ya. Boleh ke tak nak mengorak dah. Tak biasa kita ni. Dia nak. Boleh ke tak nak mengorak, nak gapo dengan gawe dia tu. Oh, ya. Tu dia ni. Jadi sebagaimana kita maklumlah. Bulan Ramadan ni, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang Allah Taala menurunkan Al-Quran. Bulan yang Allah Taala buat turun Quran. Maka sepatut selayaknya di bulan Ramadan kita gunalah mulut untuk baca Quran. Panggil untuk kecek dengan Tuhan. Ya. Sebab baca Quran kita kecek dengan Tuhan. Nampak dah tu? Maka kita gunalah bulan Ramadan kita kecek dengan Tuhan sebanyak mungkin. Kecek dengan Tuhan. Maka hak demo tanya ni ialah kecek dengan gawe. Amo minta kita tukar, kita pelian cat. Rau putกับแกแวให้ไปพูดกับTuhan. Tu dia. Bagaimana kecek dengan Tuhan ialah dengan tilawatul Quran. Ya. Kalau fang sungguh, kasih sungguh, kita pakat dah. Hei gayah kan nama gayah. Fang tu. Nama gayah kan nama pinah, nama mosah ikutlah. Kita minta 1 bulan Ramadan bulan ni kita nak berhenti mengorak. Ya. Nak berhenti berkecek. Kita buat nak berhenti. Nak leg sebulan. Bukan leg talakah, nak leg sebulan. Boleh buat ke tak? Kayak saja ni. Kalau boleh buat nah. Hak jatuh pun tham dai. Hak tino tham dai, berkat cerak insya-Allah. Sebab turun rahmat lalu dah. Masya-Allah dua orang ni masya-Allah. Orang panggil nak kerana Allah, ta'ambuh kerana Allah, berhenti kerana Allah sungguh. Kerana Allah sungguh. Hak ni dah Nabi Jamil hadis, ada 2 orang manusia yang berkasih sayang kerana Allah boleh duduk di bawah bayangan arah Allah Subhanahu wa taala pada masa. Salah satu di antara jatuh dengan tino dia berkasih sayang kerana Allah. Lepas tu kalau kasih sayang sungguh, minta berhenti bulan Ramadan. Berhenti Ramadan. Ya. Ada setengah demo tak boleh berhenti kadang-kadang gawe ni dah bikam langcai ni. Be tarawih dok gi. Setengah demo tu ya tu kecek molek be tarawih dok gi. Be ni puasa gedak. Padang hadis Nabi ya. Ya. Padang hadis Nabi sebut nyata. Nah, orang puasa bergiye-giye, orang tarawih bergiye-giye, pada waktu ya. Sampai kalau nak tanya kecek dengan fan dengan gawe ni siapa batal puasa tak batal. Tapi ku pahala. Ya. Ya kurang pahala. Pak kita nak ke kurang pahala. Kita nak dak kurang pahala. Kita ni buat pahala tak banyak dah. Ya. Quran ni tak ada khotel mana dah. Kurang. Lepas tu kalau duk main kecek semua pula dah.
Jadi kurang lalu dah. Kurang pahala. Sampai saya seru kepada saya sendiri dan kita ramai-ramai ni. Kalau boleh berhenti terus. Berhenti terus. Untuk sebulan. Ya. Untuk sebulan Ramadan. Wak kerana Ramadan kat sekali. Nah, wak lu pucai tu cing kat sekali. Terah kat sekali. Nah. Terah sekali Ramadan sekali. Lepas tu, lepas tu mulai masuk raya, jadi tu raya terus dah. Dia ni. Lepas tu sudah apa nama ni? Ramadan berhenti. Ataupun nak berhenti tak boleh siaplah, nak berhenti tak boleh sungguh slow. Tu. Slow sikit. Hak tamak jadi kau kuat. Ramadan kau kuat. Ramadan kau kuat. Lepas tu mulai kau mu tak lagi, kawan ni tak lagi. Kau duk kecek setiap. Kau ni rugi besar lah. Rugi besar. Kita mikir mudah-mudah. Kalau kita tahu kata Ramadan kali ni Ramadan terakhir buat kita tak mensia-sia lepas 1 detik sekalipun. Tu dia. Sebab itu sebagai yang pertama, ialah kita duk kecek duk gapo ni jadi satu sahabat untuk jadi kurang pahala kita Alhamdulillah. Tapi rayah pindah ada lagi dah. Alhamdulillah. Ada lagi. Jadi rayah pindah maksah ni masih lagi ada. Duduk puasa lagi sekarang lah ni. Alhamdulillah. Soalan yang kedua, jadi soalan ni Bapa Din kita minta jawab kacap-kacap sikit dengan masa dah. Soalan yang kedua iaitu dia tanyanya pakai baju tidur. Baju hak bekas tidur, lepas tu maya subuh dengan baju tu. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Orang tanya ni jadi. Tak tahu. Takut tak boleh kau campur dia basi kau gano. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia pakai cutnon lah, pakai baju tidur. Dia tidur tu, tiba-tiba dia bangun nak semaya subuh dengan baju dia tidur. Boleh ke tak boleh? Maka terlebih dahulu bagi kita faham. Bagi kita faham syarat nak sah semaya ni kena suci. Dengan rekan-rekan Satunya suci tempat semaya. Yang kedua di tubuh badan. Yang ketiga pakaian. Suci 3 tu. Satu tempat kita nak semaya, nak sujud, nak gapo kena suci pada najis. Satu. Dan yang kedua di tubuh badan kita ni. Kalau ada najis tak boleh. Dan yang ketiga pakaian. Anda masuk dengan soalan ni. Yang ketiga pakaian pun kena bersih. Kena bersih. Kalau pakaian kotor najis tak boleh. Maka soalannya baju hak kita nak buat semai subuh, baju tidur tu bersih. Najis ke tak najis? Bersih ke tak? Bersih ke tak? Kalau bersih boleh. Kalau bersih tak ada apa. Tetapi kena tanya semula pula. Hak tanya tu jatuh ke tino apa tu? Hak tanya tu jatuh ke tino. Sebab dia jawab tak suka. Tak tahu soalan tu. Kalau tino? Ya kalau jatuh boleh, kalau tino tak boleh. Tak boleh. Orang tino ni kalau pakai cutnon mai subuh ngatu tak boleh. Tak boleh. Ya kena pakai kelubung tak pakai. Ya tino pakai mai dengan cutnon dia tak boleh. Kena saidia ke? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kano. Kano. Mana kata pendek kata syarat nak sah semaya kena tutup aurat. Tutup aurat. Walaupun tak kano tak gapo pun tak apalah. Wi tutup aurat sampai orang sakit hospital, wi tutup aurat. Wi suci pakaian, lepas tu tutup aurat. Tu dia. Lepas tu yang penting suci hati. 4 perkara, suci tempat, suci pakaian, suci tubuh badan, suci hati. Itu di antara wallahu a'lam. Alhamdulillah. Soalan seterusnya masa di hari ni sangat-sangat cepat sikit soalan yang ketiga dia tanyanya orang tak puasa. Lepas tu duk makan depan orang. Ada setengah makan lepas tu buah dalam Facebook ada. Tu dia. Buah dalam Facebook, buah dalam TikTok. Tu tak puasa. Tapi soalan kata kita tu kalau isap okok depan orang. Apa hukum lagu ni bos? Sekemah kata dia. Yo. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dia orang panggil adat resam manusia ni. Golek ke hak dia nak ni benda baik. Golek adat resam manusia ni. Dia nak benda molek-molek. Kalau pesan hak tak molek dia nak katuk. Golek manusia kalau jadi kurat misalnya. Golek ke katuk. Supaya itu kalau ada jawab katuk. Dia pakai mes belum pada orang suruh lagi duk rasa. Kalau dia nak katuk. Kalau jadi kurat kalau tak molek tak jangok kalau misalnya keti betih jadi keru nak pakai tukeng ya katuk pakai tukeng sebab apa tu golek manusia ni hak tak molek ni dia nak katuk nak katuk ni golek manusia maka tiba-tiba ada sebahagian manusia tu benda tak molek dia buka ada juga pas nak tanya tak puasa ni kita makan dapat orang ni molek ke tak molek
Tak Situ dulu. Tak molek. Tak molek juga. Apabila tak molek, hidup buka tak boleh sungguh-sungguh. Allah. So patut kalau suk terik lapar ni. Oh. Makan di rumah. Makan rumah. Makan Bukan di nak rumah. surau. Bukan nak surau. Dia makan di rumah. Tapi tak sewicu. Tak sewicu. Makan di rumah. Pasuk terik nak makan juga orang penjual tak ada. Bining. Cari bini hok gaji menanok. Tu dia. Pasal bosor dua-dua tu. Kau makan lah tu. Menusuk. Menusuk. Jangan orang tahu. Jangan orang tahu. Dosa tu tetap dosa. Tapi kalau duk cukup orang ni sangat-sangat dosa besar. Besar setara mana? Nak ayat pula. Ya, ya. Setara mana besar? Allah minta jauh. Siapa Nabi kata hadis? Nabi kata kullu ummati mu'afan. Nabi kata setiap umatku ni aku nak tolong belaka daripada masa besok. Nabi tolong belaka. Nabi tolong belaka. Semua umat Nabi Muhammad, semua Nabi nak tolong. Allah alhamdulillah mujurnya kita. Akan tetapi yang sedihnya illal mujahirin, kecuali satu golongan. Ada satu puak, satu golongan Nabi kita tak tu, Nabi kita tak jamin. Maka satu golongan ni siapa dia? Orang mujahirin, orang buat maksiat, lepas tu dia cur kat orang. Oh, gi royak kat orang. Royak kat orang, cur kat orang tahu. Orang pesening Nabi tak rapra, Nabi tak jamin nak tolong dia daripada masa. Maka kalau kita tak puasa duk cur kat orang, tak puasa dia sak rokok dapat orang, tak puasa duk makan dapat orang dalam Facebook gapo wal iazabillah. Lebih lagi duk live shoot pun ada kadang-kadang. Tu. Misalnya duk live shoot duk makan. Kalau tentu agama lain tu lain, kita orang Islam kan. Duk makan, hak ning orang panggil banyaknya saksi akhirat. Kata kita tak puasa, ni dosa berat wal iazabillah. Langsung kena tu nah. Sak rokok. Allah Rabbi. Lepas tu hak kata tak puasa, pasal lagi saya make peluang sikit ya. Ya. Ada setengah habazu ni. Buka puasa dengan isap rokok ada. Pasal tagah gamaknya. Orang bel pakai. Allah Rabbi, ya gini. Ada 5 minit orang nak bel tu. Itu dah boleh. Duk gulung. Kalau pesan dah rokok, duk gulung. Ada 3 minit habis terbakar. Ada seminit ya tak di mulut. Ada setengah minit wak itu. Pak orang abuk lalu dah. Allahu Rabbi. Pada ada masa tagah. Pasal saya nak besar. Nak besarnya apabila orang bepak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh makan lagi ya bos. Tak boleh makan lagi. Dia kena wisuk bel dulu baru boleh makan. Siapa dia tutup bila? Sebab hidup bel. Tutup bila lah. Bila lah doyak ni. Bukan lobak-lobak. Tak boleh. Tu keluar sikit ni. Jadi tutup bila ni dia makan tak boleh muka dia bel. Adapun kita ni pak orang bel teruskan sebab Yesus nak segera. Tu nak bagi tahu kata jangan cur dapat orang dan lagi pula buka puasa dengan wah tamah kita maklum pasal lagu sebagai akhir. Apa tu? Jangan terlalu makan tuwi kenyih. Makan banyak. Okey, makan je gini. Makan. Yo kalau yo makan kenyih ni yo tak boleh. Tak boleh. Kenyih tak ada. Yo tak boleh makan kenyih. Yo kena makan yo banyak. Apa boleh makan banyak yo kenyih mari diri. Ya gitu. Jadi gini nek. Jadi tak disuruhlah makan banyak sebab kita tong หาคำตอบให้ได้ kata kita ni you เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่tu kita ni you เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ hidup nak makan ke makan nak hidup. Kalau kita hidup nak makan, ni makan sungguh. Makan sungguh ni. Buka puasanya dah banyak qada dia Allahu Rabbi. Nah, pagi tengah harinya qada siapa hak tu siapa tak semaya letih ya tak Allah. Kenapa selain baik tidur. Nah, kalau kita nak kin เพื่ออยู่ kalau tak makan nak hidup tak ada sebab kita manusia ni kena makan. Tu aja. Maka itulah jadi nak bagi tahu kata apa saya kita dengar ni kita pakak-pakak amalah terutama saya sendiri dan doalah pada Allah dan kita Abu Zul. Alhamdulillah. Alhamdulillah beberapa yang dikasihi yang mana kita dengar soalan. Jadi pada hari ini waktu berbuka puasa di Naratiwat iaitulah pukul 19 minit. Ada lagi 1 minit. Terima kasih banyak-banyak jazakumullah khairan jazak kepada siapa dia yang telah own duit masuk dan bukan masa ni saja boleh own setiap masa. Kita boleh tengok banci di dalam page kita ni dah. Masa apa ni duit hak demo duk own mari tu sekarang lah ni minggu duk di dalam 42,000 lebih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majlis kita akan langsung dipanggil dan ibu bapa yang dikasihi jangan lupa pada esok hari babosuh bangpo.
Bapa Suh bapa akan mari bertemu dengan kita. Mungkinnya pada esok hari kita kenyok masuk jadi awal sebelum pada pukul 5, 15 minit ataupun 10 minit. Kerana ngorik lah ni kau rapat. Jadi masuk sejam lebih sikit, sejam 20 minit tak padat, tak cukup bagi kita ramai-ramai. Ni hari ni tak ada kita nak terima soalan yang telefon daripada rumah. Maka esok insya-Allah kita boleh jumpa bersama-sama lagi dengan Bapa Suh, dan juga siapa dia hak tak dengar awal pada hari ni boleh dengar pada jam pukul 3.30. Pukul 3.30 malam ni, dan lepas pada tu waktu subuh setiap hari kita boleh dengar Al-Quran sejuh sehari. Esok masuk juh yang ke-8. Alhamdulillah. Dan juga di waktu pagi jam pukul 8.30 bapa ngaji Al-Quran, buka dalam page kita ni nak ngaji Al-Quran. Esok ada qari mari dok mengajar Al-Quran kepada kita. Semoga kita baca jadi betul. Walaupun kita duduk rumah, kita boleh telefon masuk nak betul Fatihah. Oleh itu pada hari ini terima kasih banyak-banyak kepada Bapa Ding yang sudi usaha mari bertemu dengan kita, dan insya-Allah pada minggu depan kena mari pula. Tengok insya-Allah lah. Insya-Allah aku kena mari pula. Bapa doa ibu bapa doa banyak. Ada lagi banyak bapa-bapa yang hebat-hebat kita nak pergi buat live di rumah. Doalah bapa semoga rekan kita, program kita ni boleh jemput, boleh pergi bersama dengan bapa kita sepanjang. Doalah insya-Allah kalau Taala izin kita boleh pergi sampai di sana insya-Allah. Maka sekadar tu halah hari ni apa salah silap tolong betul apa yang